Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita nak sambung ada beberapa hadis lagi di bawah tajuk Fadail Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis yang terakhir عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال ابن تيمية: هذا القول متواتر عنه كرم الله وجهه، روى عنه من أكثر من 80 وجها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an, bahawa beliau telah berucap di atas mimbar Kufah. Yani Sayyidina Ali telah berkhutbah di atas mimbar Kufah. Kata beliau, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha, sebaik-baik umat ini selepas nabinya, yakni selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakr dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini kenyataan Sayyidina Ali ketika berucap di mimbar Kufah. Ini merupakan satu pengakuan dengan begitu jelas daripada Sayyidina Ali bahawa sebaik-baik manusia di kalangan umat ni selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Mengikut Ibn Taymiyah, dia ada buat komentar kenyataan Sayyidina Ali ni. Dia kata kenyataan Sayyidina Ali diriwayatkan oleh lebih daripada 80 wajah, 80 tariq. Lebih daripada 80 dia punya jaluran sanad itu. Maknanya kenyataan ini diriwayatkan secara mutawatir. Ni hadis apa ni, kata-kata Sayyidina asar sahabat ini, yang ni kata-kata Sayyidina Ali ini. Sebenarnya banyak sebenarnya kalau kita tengok kenyataan Sayyidina Ali berkait dengan para sahabat ni, khususnya sahabat awal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Dalam kitab-kitab Syiah pun kita boleh jumpa cukup banyak, berpuluh-puluh kita boleh jumpa dalam kitab Syiah bagaimana Sayyidina Ali memuji para sahabat, khususnya sahabat besar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu secara khususnya cukup banyak dalam kitab. Baik, sekarang ni kita nak lihat pula nas-nas yang memperjelaskan tentang khilafah Abu Bakar As-Siddiq, dan nas-nas ataupun hadis-hadis yang mengisyaratkan bahawa Abu Bakar menjadi khalifah selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak terang, tetapi pemahaman kita bila kita baca hadis ni, kita nampak Sayyidina Abu Bakar itu telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan hadis-hadis yang kita nak bincang ini, mana tuan kitab ni dia buat mari beberapa hadis, 8 hadis, yang mana makna hadis ini dia
mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar lah yang akan menjawab jawatan khalifah selepas wafatnya Nabi sallallahu. Walaupun ada hadis sebegini, tapi umat Islam tidak pernahlah buat kenyataan mengatakan bahawa jawatan Abu Bakar itu dinaskan oleh Nabi secara jelas. Tidak. Cuma datang secara isyarat. Secara isyarat. Nak kata secara terang seperti pelantikan Nabi, sehingga kita kata ini pelantikan khusus daripada Allah, dinaskan oleh Nabi, tak ada. Tak ada ulama yang sebut gitu. Kita kena ingatlah, Nabi pernah sebut ketika beberapa hari dia nak wafat, kalau lantik Abu Bakar, semua orang boleh terima. Itu salah satu mafhum hadis. Umat Islam tak tidak mahu orang lain menjadi khalifah kecuali Abu Bakar. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhi idda'i li Aba Bakr abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanni mutamannin wa yaqulu qailun ana awla wa ya'ba Allah wal mu'minun illa Aba Bakr. Rawahu Syaikhan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada saya semasa sakitnya, panggilkan untukku Abu Bakar, iaitu ayah engkau dan saudara engkau, supaya aku boleh tulis satu surat, kerana aku bimbang nanti akan ada orang yang berangan-angan dan dia akan kata, saya lah lebih layak menjadi pengganti Rasulullah, sedangkan Allah dan orang yang beriman tidak mahu melainkan Abu Bakar menjadi khalifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekali kita tengok nampak agak jelas juga tu. Kalau kita tengok hadis ni lah, hadis ni adalah Bukhari Muslim. Misalnya dalam syarah hadis disebut, misalnya dalam, kalau kita tengok syarah hadis ni disebut, la hajata lil kitab falladhi yuridu sayahsulu. Wa sayaqiful muslimuna ala ikhtiyari Abi Bakr. Mula-mula dalam hadis ni kalau kita perhati tengok, Nabi minta daripada Aisyah supaya panggil Abu Bakar dan adik-beradik dia lah, anak Abu Bakar, kerana Nabi nak tulis kitaban, surat. Kerana Nabi bimbang takut ada orang dakwa dia lebih layak jadi khalifah selepas wafat dia. Nabi bimbang gitulah. Lepas tu hujung tu Nabi sebut, tapi wayakba, namun Allah dan orang yang beriman, dia tidak mahu orang lain menjadi khalifah melainkan Abu Bakar. Jadi berhubung dengan kenyataan ini, mana di awal kata-kata Nabi minta nak tulis surat ni fi maradhi, ketika sakit. Dan sakit ni sakit wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata, sebenarnya orang mukmin, Allah dan orang mukmin tak sah dah orang lain kecuali Abu Bakar. Sebab tu pensyarah hadis kata, jadi Nabi tak perlu tulis mula-mula ayat nak tulis. Itu isyarat kepada pentingnya benda ni, mengisyaratkan kepada pentingnya melantik pemimpin selepas melantik pemimpin. Dia tak boleh dalam satu masa tu tak ada pemimpin umat Islam, tak boleh, khususnya khalifah itu penting. Tetapi selepas tu Nabi tak tulis. Nabi tak tulis. Kerana apa? Kerana Nabi tahu bahawa orang Islam, oleh kerana Allah sudah menghendaki demikian, dan orang Islam pun memang cenderung kepada Abu Bakar. Seorang pemimpin yang cerdik, pemimpin yang mempunyai pandangan politik yang tajam, dia boleh agak kecenderungan masyarakat tu. Dia boleh agak di kalangan sahabat dia, mengenai Nabi ni tokoh, Nabi dipilih oleh Allah, dia boleh tahu. Kalau latih orang lain tak, memang orang nak Abu Bakar. Banyak sangat kelebihan. Sebab tu Nabi sebut
Kalau tak tulis pun tak apa, sebab Allah dan orang Islam memang nak Abu Bakar. Ini disebut dalam, bahkan Nabi tahu akan datang umat Islam akan sebulat suara melantik Abu Bakar. Dan memang ternyata dalam kenyataannya bahawa Abu Bakar ini dipilih, tidak ada yang berkecuali. Jadi kalau ada kenyataan yang sebut Sayyidina Ali naik bulan lepas tu baru bai'ah pada Abu Bakar itu ada perbahasan dia lah. Cuma yang kita nak sebutnya, kalau betul kita terima hak tu pun, mana ulama buat komentar kalau betul, mana sebelum tu tidak bai'ah selepas 6 bulan selepas wafatnya Fatimah itu. Kalau kita terima hak tu, dia akan bercanggah dengan kenyataan-kenyataan lain. Bahkan dia menampakkan buruk Sayyidina Ali. Sebab kenyataan yang kata Sayyidina Ali bai'ah 6 bulan ni selepas wafat Fatimah tu apa? Kerana dia nampak masyarakat pandai serong dia. Orang lain semua bai'ah. Tiba-tiba dia tidak bai'ah. Jadi dia rasa tak sedap. Ada dalam teks disebut begitu. Dia rasa tak sedap. Itu kalau kita terima. Lepas tu kalau kita terima tu kesal ke mana? Tak ikhlas Sayyidina Ali. Tak ikhlas nampak. Orang pandai serong. Dia berasa orang pandai, dia tidak seperti mana sebelum Fatimah ada. Nampak Sayyidina Ali bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar ni, tidak ikhlas kerana Allah. Jadi siapa dia yang punah namanya? Sayyidina Ali juga. Sedangkan kita tengok dalam kenyataan-kenyataannya, Sayyidina Ali duduk semaya. Sayyidina Ali tak tahu pergi jemaah ke? Sayyidina Ali pergi semaya jemaah. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Bahkan dalam riwayat sebut dia duduk sah belakang. Sah mula-mula belakang Abu Bakar. Dan ramai juga ulama ahli sejarah kata bai'ah dia bai'ah selepas wafatnya Fatimah itu bai'ah kali kedua dah tu. Baik, bila kenyataan ini ada dalam kitab hadirat, maknanya ruang untuk supaya benda ni jadi murni sejarah ni, jadi molek ni sangat luas. Kenapa kita pilih? Kenapa setengah-setengah orang tu dia suka pilih benda yang menampakkan buruk sahabat, yang menampakkan sahabat ni suka bala? Kenapa? Padahalnya kalau kita ambil kata Sayyidina Ali tak ada masalah pun, sebab memang dia pergi semaya Jumaat berimamkan Abu Bakar As-Siddiq. Ada kenyataan itu dalam kitab. Kenapa tak sebut tu? Lepas tu kalau Sayyidina Ali bai'ah selepas 6 bulan, ada kenyataan sebut itu bai'ah kali kedua. Sebagai nak tajdid, memperbaharui bai'ah, kerana ramai yang tidak tahu. Ramai yang kata Sayyidina Ali tidak bai'ah, Sayyidina Ali pergi baru balik nak tutup tu. Cakap-cakap kita kena ingat lah, munafik pun banyak masa tu, zaman tu. Jadi benda-benda gini kena ingat. Jadi sebenarnya ruang untuk jadi molek, rupa sirah tu, rupa sejarah sahabat ni sangat luas sebenarnya. Tapi kenapa jadi tak molek? Sebab jiwa setengah-setengah orang tu jiwa rosak, fitrahnya sudah rosak. Memang jiwa tu tidak jiwa Islam. Kalau jiwa Islam sungguh, dia akan tafsir, dia akan petik benda tu, dia akan jadi murni, jadi molek. Tu sebenarnya. Yang kedua, An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu qala أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت ولم أجرك كأنها تعني الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر متفق عليه. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ada seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyuruh perempuan itu kembali. Baliklah, kemudian mari semula. Gitu maksud dia. Balik dulu, kemudian mari semula. Itu ringkas. Maka perempuan itu bertanya, apa pandangan tuan? Sekiranya saya datang kembali, saya dapati tuan sudah tidak ada. Jadi perawi Mut'im ni, Jubair, dia kata seolah-olah perempuan itu sebut dengan bahasa, kalau selepas Rasulullah tak ada lah, selepas Rasulullah mati, saya nak jumpa siapa? Gitu.
Jadi Nabi faham lah. Nabi faham walaupun dia dalam nas ni dia tidak sebut terang. Hak kata ka'annaha ta'nil maut tu kata perawi sahabat Jubair bin Mut'im itu. Jadi bila perempuan itu tanya, kalau saya mari tiba-tiba tuan tidak ada, baginda tidak ada, saya nak jumpa siapa? Maka Nabi menjawab, illam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Kalau engkau tidak dapat menemui aku, kalau aku tidak ada dan selepas itu, kamu datanglah bertemu dengan Abu Bakar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih hadis. Ni pun nampak agak terang juga. Nampak tu kita boleh, dia manusia ni kan Allah beri perasaan kepada dia. Manusia ni Allah beri perasaan, jiwa menilai setiap tutur kata manusia. Dan manusia ni dia menilai tu dia akan ada kecenderungan dia. Sebab tu manusia dia sesuai dengan agama. Sebab dia boleh faham nas itu. Nas-nas sebegini ni kita nampak. Walaupun kita kata tidak secara maknanya qat'i, tidak secara tasrih bin nas kita kata, tetapi isyaratnya sangat kuat. Ulama kata isyarat ke arah pelantikan Abu Bakar semacam pengesyoran daripada Nabi dalam bentuk isyarat-isyarat sangat kuat. Isyarat ini sangat kuat. Hadis yang ketiga, عن أبي موسى الأشعري قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وهو من الأحاديث المتواترة. Diriwayatkan daripada Abi Musa al-Ash'ari, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sakit, dan sakit Rasulullah telah bertambah kuat. Lalu Rasulullah bersabda, suruhlah Abu Bakar menjadi imam salat untuk orang ramai. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya itu seorang lelaki yang lembut hatinya. Apabila dia mengambil tempat engkau untuk menjadi imam, dia tidak akan mampu untuk menjadi imam kepada orang ramai. Sebab dari riwayat lain kata dia mudah menangis. Jadi kalau pergi ganti tempat Nabi nampak sangat tu, Nabi ni nak mati seolah-olahnya. Tentu sedih benar. Kalau dalam keadaan biasa pun dia sentiasa menangis bila dia semaya. Ni nak ganti tempat engkau pula, menangis. Abu Bakar lembut, Raqib tu jiwa lembut. Lalu Nabi berfa'adat. Lalu Nabi kata lagi, suruhlah Abu Bakar supaya dia menjadi imam salat kepada orang ramai. Aisyah pun kata begitu tu. Dia ni kalau dia semaya agak nangis, apatah lagi kalau ganti tempat Rasulullah lagilah cepat menangis seolah-olah begitu. Nabi pun kata lagi, suruhlah Abu Bakar, suruhlah Abu Bakar supaya dia menjadi imam salat kepada orang ramai. Kamu ni tak ubah seperti sahibah Yusuf, seperti teman-teman atau adik-adik Nabi Yusuf, teman-teman Yusuf. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu Rasul. Lalu Rasulullah datang kepada Abu Bakar. Ni di masjid. Fasalla. Lalu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam salat kepada orang ramai semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang tersenarai sebagai salah satu daripada hadis-hadis yang mutawatir. Hadis ini disenaraikan oleh ulama antara hadis-hadis yang mutawatir 3 kali. Hadis-hadis tak akan jumpa sahabat Nabi jadi imam semaya, Nabi jadi makmum. Seni yakih berlaku. Nabi semaya, sebab ni
jelas daripada hadis ni lah. Jelas daripada hadis ni. Sebab kalau kita tengok dalam riwayat lain sebut terang lah, fa amma Abu Bakrin, Abu Bakar menjadi imam, Nabi tu duduk belakang dia jadi makmum. Jelas lagi dalam riwayat lain ada sebut. Ni bahkan ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang sirah Abu Bakar, sejarah Abu Bakar, inilah antara yang disebutnya. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni jadi tu imam semaya dan Nabi jadi makmum walaupun sekali. Walaupun dalam kitab fiqh tu syarah tu adalah dia bahannya. Ada kata dak undur hakikat Nabi juga. Ada juga dalam syarah-syarah sebut begitu. Tapi hak tu huraian lah. Tapi berdasar pada teks ni, berdasar pada teks ni dan teks lain, sebab teks lain tu apa ni fasalla bin nas. Fasalla bi ni pun dalam bahasa Arab makna menjadi imam, salla bi. Maknanya mengimami, menjadi imam. Tapi dalam riwayat lain ada sebut tu kan, fa amma Abu Bakr. Lagi tu kan guna kalimah amma, menjadi imam. Jadi hak ni isyarat pun kuat juga ke arah menunjukkan kerana semaya ni kan dia lambai kepada pemerintahan kan. Lambai kepada kita kata kepimpinan itu. Atau imam, lepas tu dia ada makmum dia. Kalau tu imam salah kan, kalau kita tengok dalam kitab fiqh falsafah semaya tu kan, sebenarnya sebab tu nak lantik jadi tu imam, walaupun tu imam solat ni pun dia ada kriteria dia. Sebab dia tu menggambarkan pemimpin, sifat kepimpinan itu. Jadi lebih dekat lah, lebih terang daripada hadis Ghadir Khum ni. Lebih terang jauh nah hadis-hadis ni. Yang keempat, hadis ni hadis mutawatir. Hadis ni hadis mutawatir. Tolak hadis mutawatir mengikut kaedah boleh rosak akidah tu. Tolak hadis mutawatir ni, kalau mengikut kaedah tolak hadis mutawatir ni boleh boleh rosak akidah, boleh jadi kafir. Hadis mutawatir. Yang keempat, an Aisyah radhiyallahu taala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi liqaumin fihim Abu Bakr an ya'ummahum ghairuhu, rawahu Tirmizi. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidak patut bagi mana-mana kaum kalau di kalangan mereka ada Abu Bakar, tiba-tiba orang lain menjadi imam salat kepada mereka. Tak patut. Nabi sebut gitu. Mana kalau Sayyidina Abu Bakar ni ada, tiba-tiba dia orang lain jadi tu imam, Sayyidina Abu Bakar jadi makmum, la yang bagi, tidak patut gitu. Tidak sayugia begitu. Ini ayatnya kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi. Yang kelima, an Huzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil ladina min ba'di Abi Bakr wa Umar, rawahu Ahmad wa hasanahu wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahih wal Hakim wa sahhahahu. Diriwayatkan daripada Huzaifah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ikutilah oleh kamu orang-orang selepasku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Kamu ikutlah orang selepas aku. Mana selepas aku mati, kamu ikutlah. Orang selepas aku tu Abu Bakar dengan Umar. Mana suruh jadi qudwah. Mana dalam hadis ni Nabi sebut pada umat Islam, khususnya kepada sahabat dia di zaman sahabat dia lah di zaman tu, supaya selepas ketiadaan dia, jadikanlah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini sebagai qudwah, sebagai ikutan dalam apa perkara. Ini kelebihan. Sebab itulah kita tengok dalam kitab hadis-hadirat, kalau kita tengok hadis-hadis ni, mana dengar ada kenyataan Nabi suruh, Nabi sebut gini seperti kita baca ni, munasabah ke? Boleh kata lagi ke orang lain lebih layak?
Itu persoalan. Boleh kata lagi ke? Kalau kata juga tu memang masalah tu. Dia ada masalah dalaman ni. Dia ada masalah tu. Hak ni sebut mana khusus Abu Bakar, Umar, sebut khusus. Kalau hak sebut tentang sahabat secara umum, tu banyak lagi hadis-hadis. Ayat Quran banyak lagi. Kalau hadis-hadis tak boleh harap, beberapa buah kitab nak ada khusus ulama bincang tentang ayat-ayat Quran yang menyentuh secara khusus pada sahabat. Mana melihat kedudukan sahabat mengikut neraca Quran, mengikut perspektif Al-Quran. Beberapa buah kitab lah dia sebut secara khusus. Walaupun hak sebut secara tajuk tu banyak. Misalnya dalam kitab besar cuma tajuk khusus, tu banyak. Ni dak kitab tu sendiri khusus bicara. Ada beberapa buah kitab. Syiah kata ada 500 ayat khusus turun untuk Saidina Ali. 500 ayat. Lembek kita cari, tak jumpa. Dia main ikut letak. Tengok ayat ni. Ni untuk Saidina Ali. Main kata gitu. Beribu boleh. Tak ada sandar rega pun. Ada 500. Kita pilih buat surusi. Sapa kuntum khaira a'immah. Kena baca ayat Saidina Ali lah. Imam yang pertama. Kuntum khaira ummatin. Dia baca kuntum khaira a'immah. Dia baca a'immah. Yang keenam an Anas qala ba'athani Banul Mustalik ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ansalhu ila man nadfa'u sadaqatina ba'dak. Fa'ataituhu fasa'altuhu faqala ila Abi Bakrin. Rawahu al-Hakim wa sahhahu. Diriwayatkan daripada Anas, kata beliau, Banu Mustalik telah menghantar saya, kata Anas bin Malik. Banu Mustalik telah menghantar saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tanya Rasulullah selepas Rasulullah wafat, kepada siapakah kami nak bagikan zakat kami ni. Zakat, mungkin zakat kami nak bagi ke siapa pula selepas ketiadaan Rasulullah. Jadi saya pun datanglah, kata Anas, dan bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, berilah kepada Abi Bakar. Jadi Nabi kata beri pada Abu Bakar lah. Ini isyarat yang kuat juga, nak menunjukkan bahawa yang berhak kerana zakat ni dia untuk kerajaan. Zakat ni bayar kepada kerajaan laki-lakinya. Kerajaan yang urus zakat tu. Sebab zaman Nabi pun, Nabi dia lantik amil-amil yang tertentu untuk mengurus hal ehwal yang berkaitan dengan kutipan zakat ini. Jadi nak wisap pula Abu Bakar lah pula. Ini berkait dengan kerajaan, urusan yang berkait dengan kerajaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Hakim kata hadis ini sahih. Hadis yang ketujuh, An Safinah lamma bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wada'a fil bina hajara faqala li Abi Bakr dha' hajaraka ila janbi hajari thumma qala li Umar dha' hajaraka ila janbi hajari Abi Bakr thumma qala li Uthman dha' hajaraka ila janbi hajari Umar thumma qala haula'il khulafa min ba'di. Rawahu Ibn Hibban bi isnadin qala Abu Zur'ah la ba'sa bih wa rawahu al-Hakim wa sahhahu wal Baihaqi. Diriwayatkan daripada Safinah, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid Madinah ni maksudnya, Nabi telah meletakkan pada binaan masjid itu seketul bata ataupun batu. Lalu Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, letakkanlah bata di tangan engkau itu di sebelah bataku ini.
Batu bata tu. Seperti kita ikat dinding ni, mana kita ikat bata tu. Nabi kata letak tepi aku lah. Bata mu muka saya nak wakar pun duk buat juga, duk pakat bina secara gotong royong itu. Nabi kata letak tepi. Kemudian Nabi kata pada Saidina Umar yang sedang bekerja itu juga, letaklah bata di tangan engkau itu di sebelah bata Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada Saidina Uthman Ibn Affan, letaklah bata di tangan engkau itu di sebelah bata Saidina Umar. Dia Nabi, Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, jujuk straight gitu. Kemudian Nabi bersabda, mereka inilah pengganti-penggantiku, pengganti-pengganti selepasku. Mereka inilah khalifah selepas ketiadaanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan sanad seperti mana yang disebut oleh Abu Zur'ah, la ba'sa bih, tidak ada masalah. Ini satu istilah ni. Hakim meriwayatkan hadis ini dan dia kata sahih. Imam Baihaqi pun kata sahih juga hadis ini. Daripada hadis ini pun kita nampak beberapa perkara lah. Istimak daripada ulama dalam syarah-syarah hadis berkait dengan ini. Dia kata ini juga isyarat perkenan Nabi SAW. Hadis ni memang diketahui kerana lama. Kalau kita baca dalam syarah, semasa membina masjid ini, binaan masjid sedang berjalan, lama sahabat tu duk gotong royong bina masjid. Jadi bila Nabi sebut begini, apa yang difaham oleh para sahabat, ini sebagai satu pengiktirafan. Walaupun ulama kita kata tidaklah kita guna hadis ni, kita kata Nabi menaskan bahawa selepas dia kena bakar. Tak ada ulama kata begitu. Tetapi isyarat tu agak kuat lah, campur dengan hadis-hadis yang lain. Dan hadis-hadis wajib baca lah. Wajib baca, kena ngaji khusus. Kalau boleh belajar tentang Abu Bakar ni selengkapnya, kerana ulama tulis kitab khusus Siratu Abi Bakr ni Siddiq. Syekh Salabi tu dia tulis khusus lah. Sirah Abu Bakar, sirah Aisyah, sirah Umar, dia tulis khusus sebuah kitab 100 muka surat lebih. Tu molek jugalah. Kalau kita boleh buat, sebenarnya moleklah kita buat tazkirah tu. Untuk tazkirah, kita buat tazkirah tu molek. Yang ke-8, An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu ka'anni anzi'u bidalwa bakrah ala qalib faja'a Abu Bakr fanaz'a dhanuban aw dhanubain naz'an dha'ifa wallahu yaghfiru lahu thumma ja'a Umar fastaqa fastahalat gharba falam ara abqariyan yafri faryah hatta rawiya an-nas wa darabu bi'atl muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ni anak Sayyidina Umar, Abdullah. Dia meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata, saya telah bermimpi seolah-olah saya sedang menimba air dengan menggunakan timba ataupun kara. Dan timba tu dia ada tali, gambar lahannya ada tali. Nabi kata ke dia, kalau bahasa Kelantan kat mana kara air tu dengan timba, tu di atas muka telaga yang cetek lah. Telaga tu tidak dalam. Jadi bidalwi bakrah ni, bidalwi bakrah maknanya timba ataupun baldi lah kita kata. Kalau dulu timba buat dengan apa, upih lah, timba, ataupun baldi yang kecil. Ni bidalwi bakrah ni maknanya baldi yang kecil, lepas tu dia ada tali ikat untuk kara gitu, dan dia macam ada besi bulat untuk letak tali supaya mudah kara tu. Dalam syarah dia sebut gitu. Sebab kita lah ni orang panggil buah per tu lah. Buah per ni masalah sikit ni.
Dia buat dengan besi. Tu. Nak panggil ke dia, tak tahu kalau dalam bahasa itu. Kalau dia panggil buah per, tak tahu lah kalau dia ke buah per. Buat karai. Selepas tu datang Abu Bakar dalam mimpi Nabi, mengikut riwayat Ibnu Umar. Lalu Sayyidina Abu Bakar apa? Timbalah air itu, dengan sekali timba ataupun 2 kali timba. 2 kali ambil air. Dengan cedokkan ataupun dengan cara timba tu, cara kara tu, dalam keadaan yang agak lemah lah. Lemah. Ambil itu lemah, tidak bermaya. Dan Allah memberi keampunan kepada Abu Bakar. Jelah hati. Wallahu yaghfirulah. Allah memberi pengampunan kepada Abu Bakar. Kemudian datang pula Umar. Lalu dia minum air itu. Dalam seorang dia minum, dan dia boleh minum kepada orang lain. Fastahalat gharba. Timba yang kecil itu berubah menjadi timba yang besar, baldi yang besar. Timba ataupun baldi asalnya kecil. Bila siapa Sayyidina Umar, bila dia guna untuk ambil air, untuk dia minum dan bui kepada orang lain, fastahalat gharba, maka baldi ataupun timba tadi berubah menjadi baldi yang besar. Nabi sebut lagi, dia kata, aku tidak pernah lihat seorang yang cerdik, yang hebat dalam budaya kerjanya seperti Sayyidina Umar, sehingga orang ramai puas minum air daripada baldi besar yang dia guna untuk ambil air itu. Sehingga mereka darabu bi'atn. Darabu bi'atn nasanya, dia jadi sifat, dia jadi bentuk unta. Unta ni bila dia minum air banyak dah tu, dia macam dia perbah perut dia tu, dia macam dia rendah. Tu. Kalau kita nak sebut dari bahasa kita, siapa sedawa, tu dia. Tu maksud dia tu. Makna puas, siapa sedawa. Apa isyaratnya? Dalam syarah hadis, apa yang syarah hadis, pensyarah hadis sebut tentang hadis ni? Beberapa perkara. Pertama sekalinya, kita boleh faham daripada hadis ni berdasar pada ulama-ulama syarah lah. Berdasar pada syarah ulama, bahawa Nabi SAW nak isyaratkan, pertama sekali, bahawa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, dia menyambung kerja Nabi. Dia sambung kerja Nabi. Apa kerja Nabi? Memerintah, menjaga hal ehwal umat Islam, yang disebut sebagai hirasatuddin wa siyasatud dunia itu. Jaga agama dan urus dunia tu. Itu kerja Nabi. Hak Nabi bercakap ni dalam konteks negara, dalam konteks memimpin. Ini hadis ni. Yang pertama, maknanya Sayyidina Abu Bakar sambung kerja Nabi, Sayyidina Umar sambung kerja Abu Bakar. Jadi dia ada perkaitan, kesinambungan. Yang kedua, hadis ni Nabi nak isyaratkan bahawa kerajaan Islam yang diasaskan oleh Nabi itu berkembang. Ni Syekh Ahmad ni. Jadi kerajaan Nabi itu Madinah. Maknanya tidak luas, maksudnya tidak luas. Tetapi Nabi meletakkan asas sebuah negara yang cukup kuat. Kuat tu duduk di mana? Di mana kekuatan kita kata Nabi telah mengasahkan, membentuk tapak untuk sebuah negara Islam, tapak yang kukuh. Apa maksud tapak yang kukuh tu? Apa maksud? Maksud tapak yang kukuh adalah orang-orang di sekitar Nabi, di sekeliling Nabi, yang kita sebut sahabat-sahabat Nabi itu. Nabi berjaya membentuk masyarakat yang, kalau ni kita panggil masyarakat yang minda kelas pertama, golongan musaqqafin, golongan intelektual. Dia ni, tu maksud dia nya. Di kalangan sahabat-sahabat yang cerdik ni, inilah hak paling cerdik siapa dia? Abu Bakar. Sebab tu dia layak ganti Nabi. Ni syarah dalam, kalau kita tengok, sebab tu dia layak ganti Nabi. Tetapi walaupun layak ganti Nabi, takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak uji dia. Bila dia merintah, dia terlibat dengan peperangan, memerangi puak-puak murtad, sehingga Abu Bakar tak sempat nak memperluah ke Islam sampai keluar daripada Jaziratul Arab. Tetapi Abu Bakar ini, dia tetap main peranan. Maknanya guna timba hak Nabi guna tu, baldi tu, cedok air untuk bui minum pada masyarakat.
sekali hebat ataupun dua, tapi lemah lah. Sebab apa? Masalah konflik dalaman. Tetapi kukuk mana pun, dia ni termasuk dalam kerajaan yang mendapat keampunan Allah. Sebab dalam disebut wallahu yaghfirulah, Allah beri keampunan kepada dia. Kemudian datang Sayyidina Umar minum, dia bui minum pada orang lain. Dan bila Sayyidina Umar guna timba tu, istahalat gharba, timba tu, baldi itu menjadi baldi yang besar. Asalnya baldi kecil. Apa isyarat itu? Isyarat zaman Sayyidina Abu Bakar sedikit saja berlaku pengembangan. Perkembangan, kita kata proses meluahkan kerajaan itu berlaku secara sedikit saja. Kerana Sayyidina Abu Bakar terpaksa menyelesaikan kes murtad. Tapi zaman Sayyidina Umar, Islam tersebar dengan luah. Jatuh kerajaan Parsi di zaman Sayyidina Umar. Jatuh zaman itu, zaman Sayyidina Umar. Kerajaan Sasaniyah itu jatuh zaman itu. Dan sebab itulah ulama kata sebenarnya denda pokok Parsi pada Sayyidina Umar, gitu. Orang kafir pun kata gitu juga. Misalnya seorang penulis oriental nama Brown tu, dia kata sebenarnya bukan kisah politik, bukan kisah agama pun. Bukan kisah agama pun dia kata. Bukan kisah wakar apa jawatan Sayyidina Ali, dak. Kisah dia denda sebab zaman dia lah, zaman Sayyidina Umar lah jatuh kerajaan Majusi di Parsi tu. Masa tu di bawah pemerintah Yazdajir. Dan anak dia nama Syahrbanu tu lepas tu jadi tawanan perang, nikah dengan Sayyidina Husain. Jadi keturunan Sayyidina Husain lah jadi imam Syiah tu. Anak-anak Sayyidina Husain dengan mak dia daripada keturunan Parsi tu, nama Syahrbanu tu. Terjawablah kita rasa pelik, kenapa pokok dia sokong sangat Sayyidina Husain, tidak Sayyidina Hasan. Sebab dia nampak kerana Sayyidina Husain ni menantu Yazdajir tu, Maharaja Parsi tu. Kerana bini dia nama Syahrbanu tu asalnya hamba di Merdeka, nikah Sayyidina Husain, keturunan dia tu. Nampak sangat asabiyah tu, asabiyah jahiliyah tu. Tak sabit agama pun sebenarnya. Lepas tu dia bergabung dengan Yahudi. Marah Yahudi pula, apa nak gabung sangat tu? Denda kepada Nabi. Apa Nabi halau dia kan daripada akhrijul yahud min jaziratil arab. Itu mengikut ulama kita. Tu sebenarnya hadirat kena tahu. Baru kita nampak, rupanya Syiah ni latar belakang dia ni. Tu sebenarnya latar belakang dia, Syiah ni. Jadi anak-anak Sayyidina Husain tu daripada tu ada keturunan darah Parsi tu. Patut dia popok dia itu sangat tu. Tapi orang kita sini, malah sejarah tu perlu kita tahu. Nabi kata, aku tidak pernah tengoklah seorang yang abqari yang pintar, jenius, cerdik, yang yafri faryah tu dari segi amalan, tindakan dia cerdik, sehingga orang ramai dapat minum air dengan puas hati. Maknanya gambar adilnya pemerintah Sayyidina Umar ni. Manfaat dia meluas kepada rakyat, sehingga rakyat rasa puas, seperti puasnya seekor unta bila minum air kak. Perubuh tubuh dia serapak-rapaknya di bumi tu. Gitu gambar adalah hadis ni. Jadi selepas ni insya-Allah kita akan masuk pula tajuk, apakah Nabi menaskan secara jelas tentang Khalifah As-Siddiq itu semacam kita perbincangan tentang hadis tadi lah. Rasa setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.